Ini bab firman-Nya, ketika itu arasy-Nya di atas air. Dialah Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Abul Aliyah berkata istawa ila sama, artinya pergi ke atas, naik ke atas. Fasawwahunna, maknanya ialah khalaqahunna, menjadikannya. Mujahid berkata istawa ala al-arsh, mana ala al-arsh, berada tinggi di atas arasy. Ibnu Abbas berkata Al-Majid maknanya Al-Karim, yang mulia. Al-Wadud maknanya Al-Habib, pengasih. Yuqalu, dikatakan Hamidum Majid. Jadi dalam Quran disebutkan Hamidum Majid, seolah-olahnya ini fa'il dengan makna fa'il, yang ini daripada majid. Hamid ini fa'il bermakna al-maf'ul, ini mahmud, daripada perkataan hamidah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran bin Husain, beliau berkata, pernah aku berada dekat Nabi SAW, tiba-tiba datang kepada baginda satu kumpulan orang daripada Bani Tamim. Baginda pun berkata, terimalah berita gembira, wahai Bani Tamim. Mereka pun berkata, engkau telah memberi berita gembira kepada kami, kalau begitu berilah yakni sesuatu kepada kami. Selepas itu masuk pula orang daripada penduduk Yaman. Nabi SAW bersabda, iqbalul busyra, terimalah berita gembira wahai penduduk Yaman. Ketika mana tidak diterima, berita gembira itu tidak diterima oleh Banu Tamim. Mereka pun berkata, kami telah pun menerima, kami datang kepadamu untuk mendalami agama dan untuk bertanyamu tentang kejadian yang pertama. Apakah adanya? Qala, Nabi SAW bersabda, kana Allah telah sedia ada, walam yakun syai'un qabla. Ketika itu ataupun dalam keadaan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan pada ketika itu arasy-Nya berada di atas air. Kemudian dia menjadikan langit-langit dan bumi, dan mencatat di dalam buku catatannya kulla syai'in, yakni lauh mahfuz, segala sesuatu. Kemudian datang kepadaku seorang lelaki. Dia pun kata, hai Imran, pergi dapatkan untamu telah pergi, terlepas dah. Aku pun terus pergi mencarinya. Rupa-rupanya sudah hilang. Yang kelihatan kepadaku hanya alang-alang, yakni fata morgana, yang qati'u dunaha, mana fata morgana yang memisahkan aku dengan unta itu. Jauh dah perginya, tak tahu ke mana. Wa aimullah, demi Allah, gembira sekali, suka sekali aku kalau unta itu pergi pun, hilang pun, dan aku tidak bangun. Kalau aku tidak bangun, tentu aku boleh ilmu banyak lagi lah. Tapi aku pergi dengar orang itu kata. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya yaminullah mal'ah, penuh. Ini tangan kanan Allah penuh, tidak dikeringkan oleh perbelanjaan, mencurah-curah kurniaannya siang, malam dan siang. Tidakkah kamu lihat apa yang dibelanjakannya semenjak dia menjadikan langit-langit dan bumi? Kerana ataupun tetapi tidak kurang apa yang ada di tangan kanannya itu. Wa arshuhu 'alal ma', dan arasnya berada di atas air. Di tangannya yang satu lagi ada limpahan kurnia ataupun al-qab, pegangan, genggaman. Dia mengangkat dan menurun, mengangkat dan merendahkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Zaid bin Harithah datang
mengadu halnya, yakni kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mula berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa amsik alaika zawjak, teruslah pegang isterimu itu, jangan kau lepaskannya. Rasulullah SAW bersabda, ataupun Aisyah berkata, kalaulah Rasulullah SAW akan menyembunyikan sesuatu, nescaya disembunyikannya ayat ini. Qala, perawi berkata, Zainab ini selalu menyatakan kebanggaannya ataupun kelebihannya di hadapan isteri-isteri Nabi SAW yang lain dengan mengatakan, kamu telah dikawinkan oleh ahli keluargamu, sedangkan aku, Allah mengawinkan aku dari atas langit 7. Daripada Thabit, yakni Thabit Al-Bunani dengan sanad yang tadi juga, dia kata, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih wa takhshan nas, engkau menyembunyikan di dalam dirimu apa yang Allah akan nyatakannya, dan engkau takut kepada orang. Ayat ini turun berhubung dengan Zainab dan Zaid bin Harithah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, ayat hijab turun berkenaan dengan Zainab binti Jahsh. Nabi SAW menjamu makan kerana berkahwin dengannya pada hari itu roti dan daging. Zainab selalu berbangga di hadapan ataupun menyatakan kelebihannya di hadapan isteri-isteri Nabi SAW yang lain dengan mengatakan, Allah sesungguhnya telah mengawinkanku di langit. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah bila telah selesai menjadikan makhluknya, kejadian-kejadiannya yang besar itu, kataba indahu fawqa arsyih, ditulisnya di sisinya, di atas arasnya, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengatasi kemurkaanku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, sabda baginda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, mendirikan sembahyang, berpuasa bulan Ramadan, maka Allah menjamin untuk memasukkannya ke dalam syurga, sama ada dia berhijrah di jalan Allah ataupun dia duduk di bumi di mana dia dilahirkan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, boleh tak kami ceritakan kepada orang perkara ini? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga ada 100 darjat. Allah telah menyediakannya untuk orang-orang yang berjuang di jalannya. Setiap 2 darjat itu, jadi jarak antara keduanya ialah seperti langit dan bumi. Kalau kamu meminta dengan Allah, maka kamu mintalah Al-Firdaus, kerana ia adalah syurga yang paling istimewa, paling tinggi kedudukannya. Wa fawqahu arsyun, di atasnya arash Ar-Rahman. Dan daripadanya lah terpancar ataupun mengalir air sungai-sungai syurga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Dzar, beliau berkata, pernah aku masuk ke masjid, ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk. Apabila matahari jatuh terbenam, baginda bersabda, wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemanakah ia pergi, yakni matahari itu? Qala, Abu Dzar berkata, aku pun berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia pergi, lalu ia meminta izin bersujud, untuk bersujud, maka diizinkan kepadanya untuk sujud. Wa ka'annaha qad qila laha, seolah-olahnya dikatakan kepadanya, irji'i min haitsu ji'ti, kembalilah semula ke tempat engkau datang. Maka dia naik selepas itu daripada maghrib, daripada barat. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca, dzalika mustaqarrun laha, itulah tempat janjinya, itulah tempat tetap baginya. Dalam qiraat Abdullah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit,
Beliau menceritakan kepada Ibnu Sabbah, katanya Abu Bakar telah menghantar orang, mengutuskan orang kepadaku. Aku pun menyelidik Al-Quran, mencari-cari Al-Quran, sehingga aku dapati akhir surah At-Taubah bersama Abi Khuzaimah, yang mana aku tidak dapati ayat ini pada sesiapa pun selainnya, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hingga kepada penutup surah Bara'ah ini. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW selalu mengucapkan pada ketika kesusahan, la ilaha illallah al-alimul halim, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha penyantun. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan langit-langit dan Tuhan bumi, dan Tuhan arasy yang mulia ataupun yang sangat bernilai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW, baginda bersabda, manusia akan pengsan pada hari kiamat nanti, ataupun manusia akan hilang kesedarannya pada hari kiamat nanti. Tiba-tiba bila aku sedar, aku dapati Musa sedang memegang tiang, salah satu daripada tiang arasy. Ibn al-Bajishun meriwayatkan daripada Abdullah bin Fadl, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, maka akulah orang yang mula-mula dibangkitkan. Tiba-tiba aku dapati Musa telah pun memegang arasy. Itulah. Jadi di sini yang kita baca saat ini panjang juga, semuanya di bawah bab arasy belaka ni. Bawah bab arasy. Bab firmannya ini diambil daripada Al-Quran. Jadi dalam tajuk ni Imam Bukhari bubuh hak daripada Al-Quran. Maknanya arasy itu pun satu kejadian Allah, makhluk Allah, yang wajib diimani, dipercayai, menjadi akidah. Sebab apa? Sebut dalam Al-Quran. Arasnya di atas air. Wa huwa rabbul arsyil azim, Dialah Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Apa maksud Imam Bukhari buat tajuk-tajuk ni? Dan dia marilah tu dihurai seperti yang kita sudah terjemah tadi. Kalau kita perhati dalam hasyiah kita ni, oleh kerana sini pun ada sebut, tengok nombor 5, wa kana arsyuhu 'alal ma wa huwa rabbul arsyil azim. Imam Bukhari buat mari dua potong ayat Quran, kedua-duanya menunjukkan adanya arasy. Imam Bukhari menyebutkan dua ayat ini, dua potong ayat ini untuk mengingatkan kepada dua perkara. Tujuan Imam Bukhari sebut dua perkara. Yang pertama, wa kana arsyuhu 'alal ma, untuk menolak sangkaan orang yang berkata, untuk menolak dakwaan ataupun fahaman orang yang mengatakan arasy itu sentiasa bersama Allah. Jadi arasy ini kejadian Allah yang sama jadi dengan dia, sama sekali dengan dia. Maknanya qadim lah. Qadim, arasy itu qadim. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan inilah hak Nabi SAW kata, kana Allah walam yakun syai'un wa kana arsyu 'alal ma. Allah sedia ada, ketika itu tidak ada apa-apa pun, ketika itu arasnya telah ada di atas air. Jadi dia sebut arasnya. Jadi aras Allah, jadi seperti mana Allah itu sedia ada, aras itu pun kira-kiranya sedia ada lah. Hak tak ada apa satu sebelum dia tu, gak lain. Aras itu ada dah.